nakumu bil muraja'ah discussion revision. So semalam Ustaz tak sempat nak tunjuk macam mana nak jawab. Ni kalau antum guna laptop guna laptop senang je. Kita boleh copy paste je daripada soalan. Semalam dah bincang kan soalan ni kan. Ni daripada sampel yang tu je, bukan yang betul pun. Namuzaj sampel. Namuzaj sampel. Okay, contoh nak jawab soalan, contoh Abu Muhammad Muhandisun. Mana Abu Muhammad? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadza Abi Hisham. Hadza Abi ismuhu Hisham lah. Hisham huwa tajirun najihun fil asimah. Wa hadza Abi huwa muhni Abi Ahmad. Wa hadza Abi huwa muhandisun fil masna'. Ummi Zainab hiya rabbatul bait wa Ummi Zulaikha hiya mudiratun fil madrasah. Hadhihi ukhti Husna umruha 10 sanawat. Wa hadhihi ukhti al-kabirah ta'malu fil 'iyadah wa hiya mumridatun mahiratun. Okay, so soalan dia Abu Muhammad Muhandis. Aina Muhammad? Muhammad cakap hadza Abi Hisham huwa tajirun. So dalam ni Muhammad dia cakap ayah dia ialah tajir. Kan tajir tu businessman ataupun peniaga. Yang muhandis tu ialah ayah kepada si Umar. Tapi dalam statement dia cakap ayah Muhammad. So salah kan? So antum pergi dekat ni, dekat pangkah ni. Control C. Dia pergi kat sini. Control V macam tu lah. Ataupun terus boleh pergi kat sini, terus tekan X. X macam tu. So contohlah contohnya lah. Okay, ismu Ummi Umar. Ismu Ummi Umar Zainab. Nama mak Umar ialah Zainab. Mana Zainab? Umar cakap wa Ummi Zulaikha. Dia cakap Ummi dia nama dia Zulaikha, bukan Zainab. Yang Zainab tu mak kepada si Muhammad. So salah lah. So pangkal. Control X Control V. Husna khalatu Muhammad. Husna tu makcik kepada Muhammad. Husna. Dalam ni Muhammad cakap Husna tu ialah ukhti kakak dia ataupun adik dia. So khata. Contohlah. Zulaikha mudiratun fil madrasah. Zulaikha ya mudiratun fil madrasah. So betul senang je. Soalan ni direct. Pergi yang tanda right ni, Control C dan Control V. Okay, kemudian ajib anil asli al-atiyah. Aina ya'malu Abu Muhammad. Kat mana ayah Muhammad bekerja? Mana Muhammad? Muhammad cakap hadza Abi Hisham huwa tajirun najihun fil asimah. So kalau soalan apa? Aina, jawapan dia akan ada fil asimah. So Control C. Pergi kat sini Control V. Kena jadi. Ustaz. Ya? Kepala soalan tak ditulis kan? Rasa tak dalam skema je. Skema ada tak skema? Ya. Ustaz confirmkan. Kalau yang APT yang sebelum ni kepada soalan tak wajib kita just tulis jawapan je. Tapi kali ni tak sure sebab soalan dia agak simple. Ustaz rasa tak Tapi nak lagi selamat antum copy paste lah. Ain cuba ya'malu Abu Muhammad. Control betul tulis sini V. So ya'malu Abu Muhammad fil asimah. Ikam sanah umru Husna. Berapa tahun umur Husna? Mana Husna? Husna umruha 10 sanawat. Husna. Copy. Husna umruha 10 sanawat. 10 sanawat. 10 tahun. 10 sanawat lah. Bukan 10 sanawat. Soal salis ni bersamalah akmil bi kalimah munasibah minan nas. Hisham tajirun najihun. Okay, Zainab ni soalan ni dia tak ada kaitan dengan teks, cuma jawapan dia ada boleh ambil daripada teks ni. Contoh Hisham dalam ni ada najihun kan. Dalam teks dia guna tajirun najihun. Satu ambil tajirun. Contoh Zainab rabbatu apa ni? So dalam teks kita ada rabbatul bait. So ambil al-bait sini.
Kopi. Ustaz, Ya. apa beza sanawatin dengan aman? Dia secara senangnya dia sama je. Oh. Sama je. Tak fikir. Dia cuma adalah perbincangan dia cakap kalau am ni dia untuk benda yang baik. Kalau sanah ni benda yang tak baik, tapi tak tahulah yang tu, tak fikirlah, kita boleh guna je. Sanah ataupun aman. Okay, ukhti al-kabirah ni fil iyadahan, dalam ni dia guna al-iyadah. Kalau antum tahu iyadah ni maksud dia klinik. So dalam statement ni, dalam teks dia guna mustashfa. Oh ni ada al-iyadah ni, dia guna tak malu je. So ambil tak malu. Macam tu lah, senang kan? Tak malu fi al-iyadah. Ummi mudiratun fi. Dan ni pun ada ummi mudiratun fi al-madrasah. Ambil al-madrasah. Control V, Control C, Control V. Settle. Siap. Ini husna umruha. Dalam ni ashru, bukan ashratu. Ashru sanawat. Al-Kisim Asani, Mufradat wa Tarakib. Ini pun samalah. Imla al-fara bi kalimah munasibah musta'inan bisur'ah. Ini gambar hilang. Dalam tu ada. Dia ada gambar lah. Contohnya gambar yang pertama. Sekejap Ustaz. Ambil kopi. Boleh ke kopi paste? Gambar pertama, gambar kedua. Ni yang dah yang semalam tu je. Nak tunjuk. Oh, yang ni mungkin tak ada dia belum ada perkataannya ni. So kita kena tulis lah kot. Ni payah sikit. Tuan tulis je lah. Macam ni. Ini jawab ni dia bagi gambar langsir ni. Ni contoh. So, ana aqra'u apa dia kan? Ni antum tahulah Quran. So je lah. Ana aqra'u Quran. Baris tak wajib kan? Ni contoh je Quran. Ana Alkitab boleh ke? Alkitab. Sebab Quran apa kitab kan? Ustaz aku tak sure. Tak berani nak cakap. Ya. Tapi dia punya soalan dia bukan Quran bukan Quran je. Kalau yang ni tak tahulah, tapi kalau soalan yang midterm tak ada Quran. So tak risaulah. Yang ni saya rasa tak boleh kot. Sebab kalau kitab tu dia jadi buku biasa buku biasa macam textbook ke. Kalau Quran lah. Kalau ni Almari al-Khizanahan. Fil khizanah. Ni kena type lah kot. Ni tilfazu fi ghurfatil julus. Ini hazihi ghasalah kabirah. So ni al-fil. Penggajah. Al-fil. Hadha miftahu sayyarati. Di baris tak wajib. Hadha miftah sayyarati. Okay, lepas tu ada soalan berlawanan ikhtar mudad. Ni mudad ni senang je. Daripada dia punya jawapan dengan dia punya soalan apa antum dah beritahu. Contoh, antum tengok ni jamilatun kan. Jamilatun dia dikira muannas sebab apa? Sebab sebelumnya ialah muannas surah tak marbutah. Tapi dalam pilihan jawapan yang muannas hanyalah qabihatun. Betul tak? Ni muzakkar. Ni tak ada baris tanwin kan. Ni dikira zaraf. Ni pun dikira zaraf zaman Zaraf zaman ni zaraf makan. Kalau antum belajar kot. Okay, so yang ni jelaslah qabihatun akan jadi dia punya mudad lah. Tulis qabihatun. Ctrl C, Ctrl V kat sini.
Lepas tu qazirun, ni mungkin lah qazirun dia muzakkaran sebab matbakh ni muzakkar. So antum ada pilihan antara nazifun dengan qasirun. Lepas tu sayarat as-sayar tu kharijal manzil. Kharijal manzil, typo, banyak typo ni. Manzili, kharijal manzili. Kharijal ni zaraf makan, maksud dia di luar. So lawan dia ialah di dalam dakhilah. Kalau tengok pattern ni pun sama dia pada atas belakang dia. Okay, lepas tu aktub al-wajib al-manzili lailan. Lailan ni maksud dia malam. Kalau tengok ni siang naharan, nampak baris dia ialah baris atas tanwin belakang pesanda. So itulah dia punya lawan dia. Nanti pun sama Nanti akan ada dua zaraf. Kena dua zaraf. Macam itulah. Nanti pun akan ada inilah yang muzakkar ada dua pilihan jawapan. Satu kena tahulah mana sebenarnya. Contoh kalau qazirun ni maksud dia kotor so lawan dia nazifun. Lawan dia nazifun. Sini. So yang tak ada ialah qasirun. Dia memang akan bagi satu dia akan bagi satu perkataan yang tak ada lah. Yang tak ada dalam soalan kabir. Qasir, contoh qasir. Qasir maksud dia pendek. Pendek. Qasir maksud dia pendek. Kalau ni nazif bersih. Okay, lepas tu soalan grammar. Grammar akan ada 4 darajat. Okay, so ada 4 soalan MCQ, setengah markah, setotal 2 markah. Lepas tu akan ada isi tempat kosong. Okay. Okay, soalan pertama berkenaan dengan dhamanan. Taktub Maryam arisalata ila sadiqati. Okay, apa jawapan dia? Maryam tulis surat kepada kawannya. Nya tu nak guna apa? Ya. Ha? Ha. Seperti hak. Betul Jangan tak tahu, kena tahu. Tak banyak pun. Dia kalau kalau ya ni dia untuk Ana. Ana. Kan kalau ingat sebut contoh ayah saya kan kita sebut Abi, betul tak? Ayah saya. Kan kita tambah ya. So tu untuk Ana. Kalau Maryam kita guna hiya Maryam hiya. Dia perempuan. Maryam hiya sebab dia perempuan. Kalau lelaki huwa. Kalau huwa dia akan jadi hak macam ni je. Huwa. So kalau contoh dalam ni dia akan jadi kalau soalan tu pasal lelaki. Kalau soalan tu pasal lelaki dia akan jadi sadiquhu. Sadiquhu. Tapi ni pasal dia. Kalau hab perempuan dia untuk hiya. Perempuan jadi hak. Ini macam kalau kita baca doa matian yang perkasan lah. Macam Allahumma fillahu wan. Allahumma fillahu kalau si mati tu lelaki. Kalau perempuan Allahumma fillaha. Ingatnya tu. Laki hu, perempuan hak. Dia lah dia. Kalau ana, ya mati. Kalau kamu antum ingat apa? Nanti ingat apa kita duduk nyanyi selawatan ya Nabi salam alaika. Kalau salam alaika tu untuk kamu, anta. Kalau ki untuk anti. Ingatlah. Ingat. Kalau anta, ada lagi satu anta dia akan jadi ki, akak. Kita baca selawat lah ataupun Assalamualaikum. Baca tahiyaan. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Ka tu anta. Kita cakap dekat Nabi. Wahai Nabi, salam ke atas kamu. Assalamualaikum. Ingatlah kalau anta ka, kalau anti ki, huwa, hu ataupun hi, hiya jadi ha. Ya ni anak. Ingat abi, ummi kan kita sebut sekali. Okay, lepas tu ada huruf jar. Huruf jar ni contoh katabtu ad-darsa, lepas tu al-qalam. Saya tulis, katabtu saya tulis daripada kataba. Tu ni maksudnya anak. Katabtu ad-darsa saya tulis pelajaran apa dia? Al-qalam pen. Maksud nak guna apa? Bil qalam. Okey, dan yang ni rasanya antum kena underline kot. Boleh kot highlight tak? Highlight tadi. Underline lah kot
Antum buatlah apa-apa sampai kita tahu itu jawapan dia. Yang antum pilih. Kalau ini gym kan, pilih gym. So antum boleh buatlah macam bowl ke, bowl mungkin boleh. Bowl ataupun ikutlah bowl underline. So memang nampak dia tu lain daripada lain lah. So itulah antum punya jawapan. Kalau highlight boleh Ustaz? Highlight boleh kot boleh. Buatlah apa-apa yang boleh bagi tahu oh tu jawapan dia. Highlight macam mana highlight? Highlight ni kot. Highlight. Okay. Ikutlah mana-mana yang senang. Okay, salisan atibak. Ni isim isyarah kata tunjuk yang ini itu. Itu kena study ya kita ni. Chapter mana antum belajar isim isyarah? Isim isyarah. 6. 6 ya? Sebab Ustaz tak ajar. Tak silap, minggu lepas baru belajar. Tak belajar minggu lepas. Okay, isim isyarah. Ustaz cek sekejap. Sambil-sambil tu kita start kejap. Minggu lepas, minggu 6 belajar huruf jar. Tengok huruf jar sekejap. Stop sharing. Ini minggu 6 huruf jar. Minggu 6 huruf jar. Lepas tu minggu 7. Minggu 5. Minggu 5 apa? Ni minggu 5 isim isyarah. Isim isyarah ni kata tunjuk kita ada yang tu belajar apa? Antum belajar muzakkar muannas haza hazihi haza hazihi. Setumusan ini apa ni? Ini ba'id. Zalika tilka atau zalika tilka kalau perempuan. Mana yang ramai yang jamak? Ni. Okay, dia yang biasalah haza untuk lakian ini, haza untuk ini, kalau dua hazani. Kalau perempuan hazihi, kalau dua hatani. Kalau ramai sama laki perempuan sama. Ramai laki perempuan sama, ramai laki perempuan sama. Haula sama Haula. Okay, kalau jauh, memang jauh. Jauh tak ada Oh tak ada, kita belajar dekat je. So belajar yang this je lah, yang that tak ada. Yang jauh itu tak ada, belajar yang ini sahaja. Okay, so yang ini kita ada seorang haza lelaki, seorang perempuan hazihi, kalau dua lelaki hazani, dua perempuan hatani. Kalau ramai sama je haula. Kalau ramai tapi benda yang tak berakal, contoh masjid kan, masjid satu haza, bila dua hazani masjidani. Tapi bila ramai kita tak guna haula sebab dia tak berakal. Yang haula ni hanya untuk manusia, so kita bagi dia hazihi Semua benda yang jamak dia akan jadi hazihi. Ini yang tak berakal. Liwaril akil. Yang al-akil ni yang berakal manusia. So kita guna haula. Ingatlah haula. Mana pun silap Dia haula bukan hazihi. Haula. Typo. Ingat haula. Saya sebut banyak kali dah haula. So dalam ni nombor 3 ni atibak mahirun. Okay, apa makna atibak? Tahu tak? Tahu tak? Kau tak tahu? Kalau tak tahu, antum tengok ni mahirun ni. Nampak tak? Mahirun ni dia ada waunun kan? So waunun tu tanda apa? Ramai. Jama'an. So maknanya atibat ni jamak kan, betul tak? Betul tak? So kalau antum tak tahu, mungkin antum tak tahu. Ini atibat ni jamak ke mufrad. So dia punya mufrad ialah tabibun. Kena tahulah. So sekarang dah tahu. Tabib tu mufrad kepada atibat. Okey, so tapi kalau antum tak tahu atibat ni jamak sekalipun, antum boleh tengok mahirun ni ada waw nun. So ingat kalau ada waw nun dia akan jadi jamak. So kalau jamak pilih apa jawapan kita? Haula. Haulai. So antum tekanlah highlight, mana highlight ni tu. Highlight color. Jadi haula. So tahulah oh ni antum pilih jawapan dia haula. Okey, nombor 4.
Okay, nombor 4 contoh yang ni kita bincang je lah. Ikhwatun abuna ya'malu fil jami'ah. Okay, apa dhamir untuk apa yang dhamir yang betul kat sini? Dia cakap siapa ni? Saudara, ikhwatun ataupun adik-beradik. Ayah kami abuna bekerja di universiti. So apa? Siapa ni? Clue dia kat sini. Abuna, ayah kami. Nahnu. Nahnu lah. Ni nahnu. Nahnu ikhwatun, kami adik-beradik. Abuna, ayah kami bekerja di universiti. Okay, kita study sikit apa pasal zaraf Zaraf, mana zaraf? Kita belajar kat mana zaraf? Ni huruf ja, minggu 5, sistem isyarah huruf ja. Minggu 7 kot Minggu 7 tak belajar lagi ke? Tak belajar kan zaraf kan? Kesian. Tak belajar kan? Tahu tak apa zaraf? Zaraf Maksudnya makan dah belajar. Kita ada sentuh sikit dalam chapter berapa entah itu. Dalam chapter mana? Chapter 2 ke pertama? Chapter 2. Dia ada sentuh sikit yang zaraf. Bukan, tak ada. Bukan yang 2, bukan 2. 3. Ni Arabic preposition ni dia ada sentuh sikit masih minggu 3 kita ada belajar sikit. Dia ada sebut sikit ala, fi dan li. Ni huruf jar yang Tumat belajar dengan Ustaz Zaim kan minggu lepas. Huruf jar kita ada ala, fi dan li. Ala maksud dia on, di atas, fi, di ataupun pada. Li maksud dia untuk. Sekejap ada apa? Kini maksud dia untuk mana tadi? Huruf jar minggu lepas minggu 6 Minggu 6 ni huruf jar. Okay, kita study sekejap. Fi maksud dia di, min daripada ataupun dari, ila ke, ala atas, an dari, an tentang, di dengan macam tadi kan, apa katab tu bil qalam menggunakan pen. Askunu fil bait, saya tinggal di rumah. Tinggal di. Askunu, saya tinggal fil bait. Ana minal mal'ab, saya dari padang. Ataupun contoh antum cakap apa, Assalamualaikum semua, untuk ana min Kelantan contoh. Ana min Johor, saya dari Johor, saya dari Kelantan. Lepas tu ila ke, nahnu nazhab ilal masjid, ke masjid. As-sa'atu alal jidar, jam itu berada di atas ataupun pada dinding al-jidar. Taqra'u Fatimah al-kitab anir riyadah. Fatimah baca buku tentang sukan. Yamsik al-waladah al-hakibah bil yad. Budak itu memegang beg dengan tangan. Al-hakibah bermakna beg. Al-hakibah bermakna beg. Bil yad dengan tangan. Al-yad tangan. Riyadatu muhimmatun lisihah. Sukan penting untuk. Li ni untuk. Ini contohlah. Contoh kita ada min daripada. Fi, di. Al-hakibah beg, al-yad tangan. Okay, lepas tu mana tadi? Okay, ni yang tu belajaran. Amama, khalfa, fawqa, tahta, yamina, shimala. Okay, amama apa makna? Amam? Anda ingat imam, apa imam? Depan. Depan Khalfa apa khalfa? Belakang. Aju, belakang. Khalfa belakang. Okay, kalau fawqa apa fawqa? Atas. Senang Atas ada jarak. Above above. Fawqa. Kalau tahta? Bawah. Bawah. Okay lah, so yamina apa yamina? Kanan. Kanan. Shimal?
Ni Kiri. ada ashabus shimal atau ashabus shimal. Yamin kanan, shimal kiri. Lawan. Kini ikut untuk zarah. Ni ada lagi fauqa di atas, contoh berburung tu di atas, al-kitu tahta. Ni yusalli al-imam di depan al-jamaah. At-tufahatu wara al-kitab. Apple berada di belakang buku. Al-mal'ab yamin al-masjid. Yamin tu mal'ab ni padang berada di sebelah kanan masjid. Al-bait yasara belah kiri. Tu selain yasara kita ada perkataan shimala. Shimala tadi. Shimal pun betul Shimal pun makna dia kiri selain. So kita ada dua lah kiri kita ada dua lah, yasara dan shimala. So nanti yang dalam ni, oh yang ni lupa. Dalam ni tu kena tulis kat sini. Tapi tak apa ni kot, kalau buat macam ni pun betul. Dia ni option antara cara lain. Antum ambil daripada nombor 1 ni. Soalan pilihan nombor 1 ni contohnya sadi Han. Copy, Ctrl C, Ctrl V. Contoh. Kalau kita antum tak tulis sini lah, B. Nombor 2 ba'an lah. Ctrl C, Ctrl V, ba. Ni haula. Tak apa kot kalau antum tak buat dalam table ni. Yang penting kita tahu. Oh ni jawapan antum. Nah ni. Lepas tu as-su'al tsani imla al-fara bil ijabah sahihah min al-qa'imah darajatan. Ni dia isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang dah dibagi. Dan jawapan yang dia bagi 4 je. Soalan pada 4 contoh. Okay, tulabun mujtahidun al-amilan amamal masna' di depan, amaman di depan. Anti apa dia? Surya, ni syria. Al-mistaratu apa dia? Al-miklamah. Okay, yang nombor 1 apa? Haulai. Haulai Ini semua pelajar-pelajar yang rajin macam tu. Okay, lepas tu nombor 2 ni dah ada lah. Dah ni kita nak pernah tadi tu. Okay, lepas tu al-amilan amamal masna'. Apa ni? Al-amilan dia ada alif nun. Azani. Hazani. Azanil amilan amamal masna'. Okay, nombor 3 anti apa? Min ke fi? Anti dari Syria ke antum di anti berada di Syria? Min. Tengok nombor 4 Nombor 4 yang sesuai ialah al-mistaratu. Pembaris itu berada di dalam pencil case. So kita bagi fi kat dia. Kita bagi fi dekat mistarah, tinggal min untuk apa nama? Anti min Suria. Zaraf. Isim isyarah antum belajar isim isyarah untuk jauh. Ini jauh, ada jauh lupa. Okay. Ingatlah yang ramai haula, haza seorang, hazihi perempuan, hazani, hatani, haula. Kalau tak berakal hazihi. Kalau jauh itu zalika muhadirun. Kalau dua zalika, kalau ramai ulaika. Ni kalau antum baca Quran selalu pesan ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Ulaika dia guna itulah. Itulah mereka semua itulah. Tilka untuk itu perempuan, tanika dua, ulaika pun sama. Dia kalau ramai perempuan lelaki, manusia ulaika ataupun haula untuk yang dekat. Kalau jauh ulaika. Kalau benda tak berakal jamak kita guna tilka je, guna yang perempuan punya tilka sebab dia tak berakal. Kalau seorang zalika, kalau seorang perempuan tilka. Okey, lepas tu apa lagi? Okey, ni takbir wal kitabah ni writing last section. Akmil al-hiwara bi kalimah min indik kama fil misal. Contoh misal, al-abu cakap, "Maza taf'alu ya Sufyan?" Sufyan kau buat apa tu? Ali bin anak cakap, "Ana usyahidu tilfa," saya menonton TV. Okay, ini contoh dia bagi ayat lain lah. Maza yaf'alu Imran wa maza yaf'alu Imran. Ayah tanya lagi si Sufyan tu, Imran tu buat apa? Tu Sufyan cakap lah, nak cakap apa ni? Contoh tuan-tuan majlis Azam ni cakap apa? Imran buat apa? Makan. Apa makan? Yakulu. Bagus. Yakulu apa dia?
As-samaku. Sama. Bagus. Sebut je betul. As-sama. Kakiku. Ka. Kakiku. Ka sebab apa? Sebab dia objek. Ini baris tak perlu kan, just nak bagi tahu je. Imran baris depan sebab dia subjek, objek akan jadi baris atas. Sama al-tilfaza. Al-tilfaza baris atas sebab dia objek, benda yang dilihat, benda yang ditonton. Ana subjek. Hal ummuka tatbahu fil matbakh? Adakah mak kamu masak di dapur? Naam. Naam naam. Naam cukup lah naam cukup. Naam dah lah. Menjawab soalan lah. Kalau tu tadi cakap lah. Naam ummi tatbahu fil matbakh. Ulang balik je. Ummi tatbahu fil matbakh. So kalau orang tanya nak buat apa kan, dia buat apa, nanti ingatlah. Ingat dia tu siapa, subjek, letak subjek dulu. Contoh tanya pasal Imran, letak subjek Imran dulu. Lepas tu letak apa fa'al. Kalau ada objek, letak objek. Kalau tak ada, tak ada lah. Ataupun nak tambah lagi, kat mana? Fi, kat mana makan? Makan fi, makan apa tu? Ikutlah makan kat mana, bilik ke, ruang tamu ke, tak kisah. Bawa dia ke mana. Ataupun film mata'am ke, mata'ami. Ataupun ruang makanan. Fi ghurfatit ta'am contoh. Nak pergi panjang ikutlah. So, kena ingat jugalah yang pasal apa, yang pasal basic punya apa nama, conversation tu. Contoh ni kan, contoh kalau orang tanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam, jawab dia. Kalau soalan tu tanya Sabahal khair, jawab dia Sabahan nur. Kalau kaifahaluka, jawab Alhamdulillah ana bi khair. Kalau orang tanya mas muka, jawab kan, cakaplah ismi Adam Haris. Ahlan wa sahlan, ahlan bika, bikika, bikuma, bikum, ma'salama ila liqa. Ni yang basic lah. Kena ingat nak jawab. Ustaz. Kan ahlan bika tu kan. Bikuma tu guna tu bila? Untuk dua orang. Kalau tu kita datang rumah Luqman kan. Luqman tu dia berdua, Luqman dengan Adam. Luqman pun cakap, tak. Ada masalah. Apa tu lah, Luqman dengan Adam tuan rumah. Lepas tu dia cakap kat kita, dua-dua cakap kat kita ahlan wa sahlan. Kita pun balas sana ahlan bikuma. Buat dua orang. Kalau kum ni ramai. Tapi biasa kalau kita jumpa seorang-seorang kan, kita guna ahlan bika je lah sebab seorang. Ahlan bika. Kalau yang cakap selamat datang tu dua orang, baru kita guna bikuma. Kalau yang cakap selamat datang tu bikum lah. Contoh antum buat parti kan, kelas kita buat parti contoh. Lepas tu Ustaz pun pergi. Lepas tu pun cakap ahlan wa sahlan. Ustaz pun cakap ahlan bikum lah. Contoh sebab ramai. Assalamualaikum ila liqa. Ingatlah. Kalau dia tanya sabahal khair ke, jawab sabahan nur. Assalamualaikum ke, waalaikumsalam. Ni basic lah. So ni dia masuk dalam writing tak ada isi. Tu tak risau. Okay, lepas tu tartib kalimat. Ini pun tartib kalimat. Kita ada 3 markah tapi 6 soalan. Maknanya 1 soalan dapat setengah markah. Kalau antum susun perkataan ni dah betul, dapat setengah. Kalau salah satu pun dah hilang lah setengah. Okay, macam mana nak jawab? Senang je. Jadi tanpa tengok mana pun boleh jawab sebenarnya. Okay, kalau antum tengok, kita ada waladun hadza, nampak kan? Hadza waladun salihun. Waladun hadza salihun. Okay, so yang pertama kalau nak jadi subjek kita kena guna, yang pertama subjek dia mesti ada alif lam. Alif lam Contoh kalau macam apa? Macam contoh apa? Contoh lain lah. Contoh alif lam apa? At-talibu jadidun. Pelajar itu baru. So at-talibu dia akan jadi subjek lah sebab ada alif lam. Jadidun akan jadi predikat sebab dia tanwin. So yang pertama kena ada alif lam. Yang kedua kalau tak ada alif lam dia akan guna nama orang. Contoh ismul insan nama orang. So dia letak Umar. So Umar tu akan jadi yang pertama dah subjek. So dia buat ayat Umaru talibun. Umar itu seorang pelajar. So Umar ni nama orang dia jadi subjek lah. Talibun dalam ni jadi
dia jadi apa? Khabar ataupun predikat sebab dia tanwin. Umarun, Umaru, Umar talibun, seorang pelajar. So nama orang kalau antum ada jumpa nama orang tu dia akan jadi subjek. Atau tak ada nama orang, tak ada alif lam. Dia bagi ismul isyarah. Apa ismul isyarah? Haza. Dalam ni hazalah yang kita tunjuk yang kita belajar. Hazani, haula. Hazihi, hattani, haula. Zanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. So dalam ni ada haza. So kita akan ambil haza tu lah, dia akan jadi subjek. Tentang itu antum copy paste. Ctrl C, Ctrl V. Haza. Space lah. Space. Lepas tu yang kedua, dia punya, kena ingatlah kalau khabar ataupun predikat dia akan jadi tanwin. Jadidun, contoh jadidun ataupun talibun, tanwin. Cuma dalam ni dia bagi salihun dan waladun. Apa makna dia? Maknanya dua-dua tu akan berada dekat belakang selepas haza. Cuma nak utamakan mana satu dulu tu, tengok yang mana satu benda dan mana satu sifat. Sifat dia akan ada dekat belakang adjektif. Kalau Arab dia sama macam Melayu lah. Contohnya, ini seorang budak yang baik. Baik tu sifat dia akan duduk belakang sekali. Dia akan duduk selepas budak benda. So dalam ni antum kena tahu lah antara soleh dengan walad. Mana satu sifat ataupun mana satu benda. Apa makna walad, apa makna soleh. Soleh sifat. Soleh sifat soleh lah. Anak yang soleh. So walad ni maksud dia anak. So dia akan jadi benda lah. So letak walad dulu baru letak sifat. Sifat datang selepas benda yang disifatkan tu. Tu settle. Yang kedua dia akan, yang kedua ni antum tengok apa ni? Al-fasli baris apa ni? Baris bawahan. At-tilmizah tu baris depan. Lepas tu ada huruf jar fi. Antum ingat tak apa kesan huruf jar? Dah belajar minggu apa ni? Huruf jar minggu 6, minggu lepas. Okey. Kalau antum tengok, selepas huruf jar dia akan jadi baris apa ni? Baris bawahan. Sebab jar tu maksud dia menghirit. So kita telah hirit. Huruf jar ni dia menghirit perkataan ni supaya jatuh. Sebab tu jatuh jadi baris bawah. So apa ni? Fil baiti jadi. Minal mal'abi ilal masjidi yang alal jidari anir riyadati bil yadi. Dia sihati. Nampak? Selepas huruf jar kesemuanya akan jadi baris bawah. Okay, so macam ni subjek dia akan jadi baris depan. Ingatlah subjek akan sentiasa baris depan. So dalam ni nak mulakan dengan mana dulu? Al-fasni ke at-tilmizatu? At-tilmizatu. Sebab dia baris depan Ingat baris depan duduk depan sekali. At-tilmizatu. Ya? Tilmizatu tu pelajar Pelajar perempuan. Dia sama dengan talibah lah, sama. Lepas tu dah ada subjek, letak huruf jar, fi. Ctrl C, Ctrl V. Okay, selepas tu akan ada isim yang berbaris bawah iaitu al-fasli. So al-fasli duduk belakang sekali. Nampak? Kita tengok hanya pada baris sahaja tanpa tengok makna. Faham tak? Tapi kalau makna, ini maksudnya pelajar perempuan itu berada di dalam kelas. Al-fasli kelas. Okay, nombor 3. Cuba buat. Amama al-faslu al-maktabati. Okay, nak start dengan mana dulu? Al-faslu. Al-faslu. Sebab apa? Alif lam. Dan kenapa ni al-maktabah pun alif lam juga? Baris depan. Alif lam dan baris depan. Jangan lupa. Ctrl C, Ctrl V. Okay, lepas tu nak ambil apa? Amama ke nak ambil al-maktabah? Amam. Amam. Apa mana amam? Depan. Depan. So selepas dia kita panggil zaraf makan Zaraf makan. Bukan makan minum Makan tu tempat. Ni zaraf makan. Makan tempat. Lepas tu kita ada zaraf zaman masa preposition untuk tempat dan masa. Ni tempat lah. Kita ada amama, wara'a, fawqa, tahta tadi tu. So letak amama kemudian al-maktabah lah yang ketiga. Sebab dia baris bawahan. So dia akan berada selepas amama.
Okey, nombor 4 ni dia macam gabung. Dia gabung antara nombor 1 dengan nombor 2. Dia ada huruf jar. Dia ada subjek predikat macam ni. Lepas tu dia ada huruf jar dan isim selepas huruf jar. Cuba antum buat. Fi muallimatun ummi al-madrasati. Okay, mana subjek? Umi. Umi. Umi subjek. Dia tak ada alif lam tapi dia ada ni, ada ya ni kan. Ibu saya. So dia pun boleh jadi subjek. Yang kedua? Muallimah. Ya, muallimatun. Muallimatun tanwin. Tanwin maknanya dia khabar. Dia sama macam jadi. Datang selepas subjek. Lepas tu tambah huruf jarfi kan. Selepas huruf jarfi al-madrasah lah sebab baris bawah. Fil madrasati. Yang kelima cuba jawab. Yang kelima ni dia ada bagi objek pula. Dia SBO ataupun VSO. Ahmad. Ahmad subjek. Yunazifu. Yunazifu verb. Sayyarah. Sayyarah. Sayarah. Sayarah ni baris atas Yunazifu tu apa Ustaz? Membersih. Ingat an-nazafatu minal iman kan. Kebersihan itu sebahagian. So kalau nazafa yunazifu tu membersihkan. Kalau kotor apa Ustaz? Kotor. Kotor qadirun. Oh, okey. Qadirun. Dia kalau kotor qazirun. Dia kalau mengotorkan dia guna dan nasa. Dan nasa yudan itu tidak ada lah. Kalau bersih nazafa yunazifu. As-sayyarata antara tanda objek ialah dia jadi baris objek. Objek tanda dia ialah baris atas daripada as-sayyarata. As-sayyarata. Sama macam tadi kita buat. Kita buat apa ni? Ni katabtu ad-darsa. Saya menulis pelajaran. So darsa dah jadi objek lah. Ataupun objek sebab tu baris atas. Ad-darsa. Apa sama? Taktubu Maryam, nama orang. Maryamu baris depan. Arisalata baris atas sebagai objek. Ila sadiqatiha. Ini ila sadiqati. Dapat tahu baris kan kalau antum belajar Arab. Kalau antum baca Quran pun antum boleh perasan lah. Oh kenapa ni bagi depan? Oh bagi bawah sana. Dapat tahu. Okey, lepas tu. Okey, sambung. Nombor 6. Fi yatajawwalu masa'an akhi al-mal'am. Mana subjek? Akhi. Akhi subjek. Akhi subjek. Lepas tu verb. Yatajawwalu. Yatajawwalu verb. Nah, lepas tu. Masaan. Mal'ab. Masaan ni apa dia masaan? Petang Petang. Masaan ni kita belajar dalam zaraf zaman Zaraf zaman masaan. Ni kita belajar sekejap zaraf zaman. Okay, kalau pagi sabahan, contoh yastaiqiz al-waladu minan naumi sabahan, budak itu bangun pada waktu pagi. Budak itu bangun dari tidur sabahan pada waktu pagi. Kalau sabahan, lepas sabahan dia tak ikut. Okay, lepas sabahan kita ada zuhran. Apa ni zuhran? Yusalli at-tullabu salatal jumu'ah zuhran, pada waktu tengah hari zuhran. Okay, lepas tu kita ada masaan petang. Yal'abu la'ibu al-kurata masaan. Lepas tu malam tidur yanamu Luqman al-Sariri lailan. Malam. Kalau siang yazhabu Muhammad ilal amal naharan, siang. Siang pergi kerja, malam tidur. Kini yasumul muslimun Ramadan syahran. Muslim, orang Islam berpuasa pada bulan Ramadan sebulan. Syahran sebulan. Syahran sebulan. Okay, kalau antum perasan zaraf zaman ni dia baris atas juga. Dia macam objek tapi dia bukan objek. Dia jadi apa? Dia zaraf zaman lah. Maksud dia waktu bila perbuatan tu dilakukan. So kalau zaraf zaman ni kita kena letak belakang sekali. Kalau antum perasan belakang sekali kan. Sabahan belakang sekali, masaan belakang sekali, naharan, lailan, zuhran, syahran, semua belakang sekali. So dalam ni pun sama, masaan ni jangan letak tengah-tengah, belakang sekali. So sebelum ambil masaan tulis lain dulu, nak tulis mana dulu? Ni dah ambil dah. Tinggal fi dengan malam ambil, nak ambil mana dulu?
Okay, selepas fi lah. Selepas yatajawalu fi, tulis fi. Lepas tu apa? Mal'abi. Al-mal'abi baris bawah. Lepas tu barulah ambil masaan lah kan sekali. Masaan settle. Dah habis lah. Sayang. Ustaz, Ya. kan susun ayat tu kan? Kita buat GCM ismiyah. Biasanya di level 1 dia saya rasa dia akan guna semuanya. Dia sebenarnya antara jumlah ismiyah ataupun fi'liyah tu bergantung pada bilangan lah sama dia. Tapi rasanya dia yang level 1 dia belum sampai apa yang complicated punya kot. Santum just ikut biasa je lah sama ada nak subjek verb ataupun verb subjek. Rasanya boleh je ikut mana-mana. Kalau fi'liyah boleh je kan? Boleh juga. Kalau nak mulakan dengan fa'il pun boleh. Contoh macam Okey. tadi, mana tadi kan. Ni Yunazifuan tak nak Ustaz dengan Ahmad nak buat jumlah fi'liyah. Boleh juga. So tulis Yunazifu Ahmad as-sayyara. Boleh ke? Sebab apa boleh? Sebab dua-duanya singular. Yunazifu Ahmadu yunazifu. Kalau yang lain tak boleh, yang lain memang kena ikut subjek dulu. Subjek dulu. Ini pun sama nak buat, tak nak mulakan dengan subjek, nak mulakan dengan fa'il boleh. Buat yatajawwalu akhi fi mal'abi masa'an. Setakat ni saya rasa antum boleh copy paste je kot semua kecuali mana tadi kecuali apa? Ni copy paste. Ni sebab ni dia tak ada jawapan. Ni kena tulis sendiri. So itulah. Ya. Yang masaan tu memang tak letak pada. Tak ada letak. Pada waktu petang. Kalau Melayu memang kita akan terjemah pada waktu petang lah. Oh, masaan tu pada waktu petang. Dia akan jadi masaan. Kalau awak nak tulis fi ke apa maksudnya? Selain masaan, kita boleh juga guna fi'il masak pada waktu petang. Contoh mana tadi? Contoh ni kan. Tak nak guna masaan semuanya, nak guna pada dia. Nak letak huruf jar juga boleh. Contoh, antum buat. Okay, yastaykizul waladu minan naumi fi as-sabahi. Pada waktu pagi kan, contoh. Fi sabahi. Fi sabah. Tapi dalam ni fi sabah dia tak jadi zaraf lah. Dia kita akan panggil huruf jar dan isim selepas huruf jar. So dia tak masuk dalam topik zaraf ni. Zaraf ni dia akan jadi baris atas macam ni. Sabahan, masaan sama dengan amama, dakhilat, kharija, yasara, yamina. Semua baris atas. Amama, wara'a, tahta, fawqa, baris atas. Kalau ni boleh juga pada waktu pagi. Ni pun sama masaan petang. Tapi kalau nak buat ayat tak nak guna masaan, nak buat pada waktu petang juga. Nak guna huruf jar pada. Tu dia fil masai. Boleh juga. Tapi dia dah tak jadi zaraf lah. Tapi kalau dalam latihan yang dalam exam, dia akan guna lailan. Ini zaraf lah. Lailan malam. Macam tu lah. Lailan lawan dia naharan. Setuju kot. Kiranya tanwin tu dah menunjukkan pada Ustaz. Dia dah main peranan pada. Dia tanwin pada atas. Dia jadi dalam Arab kita panggil dia sebagai maf'ul fi. Zaraf ni selain zaraf zaman, zaraf makan, kita panggil dia sebagai maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Ni kena antum belajar lah. Yang dibuat padanya maksud dia. Yang dibuat padanya ataupun dibuat dinya. Ataupun maksudnya tempat dan masalah maf'ulun fi. Dia ada banyak maf'ul Maf'ul, kita ada maf'ulun bi. Kalau objek kita panggil maf'ulun bi. Objek. Maf'ulun bi yang dibuat dengannya, maksud benda kena buat lah. Maf'ulun bi objek. Maf'ulun bi, maf'ulun fi, pasal ada maf'ul li ajli. Sebab benda tu dibuat. Maf'ul li ajli. Jadi contohnya apa? Contohnya maf'ul li ajli.
uraji'ud durus, saya mengulang kaji pelajaran isti'dad dan li al-imtihan. Contoh. Tuan-tuan tengok sini, kita ada uraji', saya mengulang kaji pelajaran. Durusa jadi objek jadi objek. Ni kita panggil objek lah, maf'ulun bih. So dia bagi atas ni objek maf'ulun bih. Lepas tu kita ada isti'dadan. Kenapa dia buat? Kenapa dia study? Kenapa saya study? Isti'dadan sebagai persediaan. So ni kita panggil maf'ul ajli sebab kita nak menerangkan kenapa perbuatan dekat depan tu. So isti'dadan dia jadi maf'ul ajli. Maf'ul juga tapi maf'ul ajli. Dia depan sama ni maf'ul bih. Lepas tu tambah lagi ayat ni contohnya. Isti'dadan lil imtihan. Lepas tu tambah lailan pada waktu malam. Contoh. Lailan. So lailan dia akan jadi maf'ul fi. Maknanya yang dibuat padanya. Pada waktu malam dibuat perbuatan tu. Contoh. Itu maksud dia. Tapi nama dia semuanya maf'ul lah. Maf'ul. Maknanya bila dia maf'ul semuanya dia dari baris atas. Nampak ni kan? Ad-durusa baris atas. Isti'dadan baris atas. Lailan baris atas. Cuma jenis lain-lain lah. Tapi kalau zaraf zaman ataupun maf'ulun bih antum letak je belakang sekali senang. Kalau objek maf'ulun bih, objek yang ketiga ni dia tak semestinya, kalau yang zaraf zaman dia memang sentiasa tanwin dia tak ada alif lam. Antum tak boleh buat al-laila jadi lain. Al-laila contoh. Tak boleh dia tak jadi makna pada waktu malam. Dia kena lailan juga. Semuanya kena tanwin. Tapi kalau objek ni boleh. Kadang-kadang boleh alif lam, kadang-kadang boleh tanwin. Tapi biasanya alif lam lah. So kalau objek kena duduk yang ketiga kan. Subjek, verb dan objek. Kalau yang ni zaraf zaman ni belakang sekali. Kalau zaraf makan biasanya dia tak ada yang belakang sekali. Dia memang kena ada isim lain selepasnya. Sebab contoh kalau atas apa kan. Kalau bawah apa. So memang kena ada isim lain selepasnya. Di bawah meja, di belakang buku, di depan jemaah, kanan masjid, kiri masjid, di dalam pencil case dan di luar rumah contoh. Semuanya dia akan ada isim selepasnya. So kalau zaraf makan ni atau mungkin tak keliru sangat. Sebab kita tengok dia tu zaraf dan selepasnya mesti ada isim berbaris bawah. So kalau zaraf zaman ni letak je belakang sekali. Okay, ada nak tanya lagi? Senang je kot Senang je. So kalau nak guna laptop, senang je lah kalau laptop sebab antum boleh copy paste je kecuali yang ni je. Yang ni tak tahu lah. Yang ni mungkin antum boleh try guna virtual keyboard tu lah. Dia panggil apa? On screen keyboard Antum tekan on screen keyboard. Contohan, ni apa ni? Tulis Al-Quranan. Al-Quran contoh. So, pergi ke on screen keyboard ni tulis alif, lam, qaf, ra, mana Al-Quran. Al-Quran tekan shift. Quran, nun. Siap. Baris ni baris kalau nak tekan baris, kalau dalam keyboard tu kita tekan shift Q. Kalau Q kat sini kan. Contoh nak tulis siapa? Al-Kitab. Okay, kaf nak tulis baris bawah. Tekan shift, tekan shin. Ataupun dalam keyboard apa kuitiap ni. A kan? A. Kitab. Ta. Tu tekan shift Q. Shift Q. Kitab. Tu alif. Ba. Tekan shift Q. Senang ni. Tu sebenarnya antum boleh guna laptop juga. Yang lain copy paste, yang ni antum guna on screen keyboard. Ni pun sama. Al-Malam. Begitulah. Ba, nak buat baris atas tekan shift ni. Kalau tu tambah lagi, ba lagi. Ni baris atas 2. So ni baris depan. Ni baris depan 2. Tu baris bawah tekan shin. Baris bawah lagi shift sin. Senang kan? Tu ni kalau mati. Kalau mati ni tekan. Kalau apa keyboard biasa tekan shift X. Sini X kan. Hamzah ni X.
mati. Kalau apa lagi Syaddah biasanya dia duduk dekat atas dekat Zai. Kalau dekat keyboard kita tu sebelah tu bawah escape tu kan, bawah ni escape besar atas ni, dia akan ada bawah tu dia simbol dia macam ni. Simbol dia macam kening ni, dia dekat apa? Kening ni dia ada dekat bawah keyboard, bawah butang escape sebelah nombor 1. So dalam ni dia letak sini okeylah. So tekan shift, tekan ni. So jadi syaddah. Nak letak baris bak tu, tekan lagi shift atas tu. So ada dekat atas. Kalau bak tu syaddah baris bawah, tekan shift syaddah dulu. Tekan shift, tekan baris bawah. Nampak ni. So dia beza kan kalau atas dengan bawah. Macam tu lah. Senang juga. So macam tu lah. So saya nasihatkan antum guna type di komputer, copy paste kecuali yang apa isi tempat kosong ni type guna on screen keyboard. Dengan syarat kena install dulu lah, install Arabic keyboard. So akan ada laku on screen keyboard. Okay, ada soalan lagi? Tak ada, saya tak ada. Tak ada kan? Kau saya rasa tak ada apa dah kot, senang je. Malam ni pukul 8 pukul 8 sampai pukul 9. Malam ni tak ada baris pun tak apa Ustaz kan? Jawab nanti. Tak apa, tak ada. Setakat ni semua tak ada. Dia ada soalan, saya rasa kalau soalan final mungkin ada. Dia akan bagi ayat. Dia bagi ayat contohnya, dia buat ayat, dia tulis as-sayyaratu kharijal manzila dia buat. Lepas soalan dia cakap, okay, tentukan, dia kata betulkan kesalahan yang ada contohnya. Betulkan kesalahan yang ada. So antum, so dia pun underline perkataan al-manzil contoh. Jadi antum kena betulkan perkataan tu, antum tulis dekat jawapan al-manzili, kharijan manzili. So macam dalam ni, kesalahan dia pada baris. So baris tu penting lah. So wajib tulis baris lam tu baru betul. Kalau antum tulis macam ni, tak, macam nak tahu antum tahu yang kesalahan. Antum tahu yang lam tu betul je pada bawah. So kena tulis bawah lah. Tahu. Jadi kalau tak ada lah. Tapi tak banyak lah kes macam ni. Biasanya tak ada. So setakat ni saya rasa boleh kata tak apa, tak wajib, tak baris lah. Antum buat je. Ustaz. Yang sampel midterm kat Google Classroom tu, dia ada soalan buat ayat lah. Itu sampel final ke midterm? Tu asalnya sampel final, tapi dia dah sebab kita midterm markah 20 markah dan masa pun 1 jam. So mana dalam grup kan? Tak macam banyak soalan. Itulah. Dia memang akan dikurangkan lah, memang dalam itu kita cakap dah akan dikurangkan. Sampel midterm. So Ustaz pun dah kurangkan lah, Ustaz ambil daripada sampel ni juga, ambil sampel ni. So Ustaz dah buang-buang mana yang tak ada. Ni memang banyak pun. Jadi tak sempat ni jawab midterm ni 1 jam. So mungkin ada je, tengok tak soalan apa, betulkan kesalahan. Panjang kan, banyak kan. Kalau tadi dia ada 2 je dialog, ni dah 4 dialog. Sebab dia markah dia double untuk final. Ni 6 sama. Ni pun kena bina ayat ni. Ni bina ayat kan, kawin jumlah dan mufidatan. Ni final lah untuk final kitabah. Macam tu lah. Ada nak tanya lagi? Macam mana kalau ditanya soalan bulat kan, kalau kita garis tak apa ke? Kalau bulatkan contohnya MCQ kan? Yang macam soalan alif bajim dah tu. Alif bajim dia akan bagi kotak macam ni. Dia bagi kotak macam ni. Kalau ikutnya antum kena copy paste jawapan letak dalam ni. Tapi saya rasa tak kisah kalau antum nak buat mana-mana pun apa-apa. So kalau macam nak buat terus, nak terus underline underline ke, ataupun antum nak bold ke, nak highlight ke, boleh belaka. Mana-mana yang mudah. So maksudnya kalau tak ikut arahan soalan tak apa lah. Tak apa. Macam kalau antum tak buat apa, tak tulis sini. Tapi antum bagi tahu dekat kita orang, oh ni jawapan dia, hak ulat jawapan dia. Dan kita orang faham. Okey lah. Ikutlah cara macam mana nak buat underline ke, bold ke. Okey, Ustaz. Ustaz, Ya? paper tu lecturer lain tanda ke Ustaz yang tanda? Kalau midterm, untuk midterm kita orang apa, kalau kan Ustaz ajar 4 jam kan, Ustaz Zaim ajar 2 jam. So yang Ustaz Zaim dah akan ambil midterm, final Ustaz akan maki final. So midterm ni Ustaz Zaim lah akan maki.
Ustaz Zaim dia akan urus hal marking midterm, lepas tu yang listening test dan speaking test. Kalau Ustaz akan marking untuk assignment, presentation dan final. Kita orang ada skema, kita orang akan ikut skema lah. Sama je. Okey lagi? Kena ingat lah zaraf tadi, zaraf apa kan? Isim syarah, haula, haza, zalika, tilka, itu. Tu yang tertib kalimat tu ikut. Kalau tak tahu makna, ikutlah dia punya baris macam mana. Okay, ada apa lagi? Kalau tak ada, kita boleh stop lah. Antum boleh relax-relax, pergi makan, mandi. Senang je. Soalan nombor tak ada Ustaz? Nombor tak ada. Oh, okey. Final pun saya rasa tak ada kot. Sebab tu Ustaz pun jangan sentuh nombor. Bukan tak nak sentuh, dia kita fokus nanti. Saya fikir nanti dah ada satu masa saya fokus betul-betul nombor. Sebab nombor tu kita boleh concludekan tak banyak pun. Nombor Ustaz Zaim ajar dah. Oh ya, Ustaz. Kadang-kadang Ustaz pun sangka tak ada salah juga. Cakap ni tak sempat lah, cover lah. Ni pula. Kasi nombor tak ada kot. Tak ada. Tak keluar. Okay, lagi? Tak ada Ustaz. Tak ada Tak ada, kita boleh stop lah kot. Antum boleh relax-relax. Okay, naktafi bihazal qadri nakhtatim bi qira'at tasbih kafarah wa suratil asri. Sekejap, wait dan sekejap. Subhanallah. Okay, syukran lakum jami'an ala al-hudur wal